Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina waftah ala arfin kama fatahta ala anbiya'ika wa awliyaika wa ibadika as-salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'alika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abrika bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi. فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah yang hormati nazir masjid, imam nazir seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, bilal, siap, muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah taala pada malam yang mulia dan bahagia ini dapat kita menunaikan sembahyang sunat tarawih dan kita dapat juga menunaikan sembahyang sunat witir. Dan insyaAllah kita akan duduk sebentar di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati, memberkati, meredai, memudahkan serta menunaikan segala hajat kita, sama ada hajat duniawi lebih hajat ukhrawi. Abang-abang, kakak-kakak muslim muslimat dirahmati Allah, insyaAllah tajuk yang kita akan kongsi pada malam ini ialah antara ciri-ciri mereka yang rindukan Allah, iaitu mereka suka bertemu dengan Allah. Tadi dua orang imam kita, Masya Allah, seorang baca surah Ar-Rahman, dan Al-Fadhil Ustaz Wan kita baca surah At-Taubah. Jadi kedua-dua surah ni gandingannya agak menarik. Kalau kita hayati gandingan agak menarik. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala tanya kita dan Allah Taala tak mau jawapan daripada kita. Allah Ta'ala tanya dan Allah bukan nak jawab. Allah tak perlu jawapan daripada kita. Allah Ta'ala tanya apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kamu nak dusta? Macam-macam nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, macam-macam kebaikan yang Allah Ta'ala buat pada kita, apa lagi yang kita tak puas hati? Sebab kadang-kadang tabiat manusia ni, kadang-kadang satu dua benda yang dia tak dapat, itu yang dia duk jaja tu, itu yang dia duk sebut, itu yang dia duk canang. Sedangkan di sana Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan berbagai nikmat, bermacam nikmat kepada kita. Maka menjadi tanggungjawab dan kewajipan kita untuk kita mensyukuri nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Syukur dengan lidah kita, syukur dengan hati kita, syukur dengan perbuatan kita. Kemudian imam kita yang kedua pula mulakan dengan surah Taubah yang Allah Ta'ala tanya kita, ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati dunya min al-akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhir illa qalil. Allah Subhanahu Wa Taala tanya kita, pasal apa hampa ni malas sangat? Ajak semayang tak ada kekuatan, ajak berzikir tak ada kekuatan, ajak baca Quran tak ada kekuatan, ajak berselawat pada Nabi tak ada kekuatan. Pasal apa kita terlalu cenderung kepada kehidupan duniawi? Sedangkan jika nak bandingkan kehidupan duniawi dengan kehidupan ukhrawi, Masya Allah, jauh bezanya. Allah Ta'ala kata sikit je, kehidupan duniawi ni sikit je. Maka sebab itulah orang yang rindukan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan sentiasa melakukan perkara yang boleh menarik perhatian Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah Ta'ala suka kita baca Quran, maka kita perbanyakkan baca Quran. Seperti mana tazkirah yang kita kongsi di pada hari Jumaat yang pertama, kuliah subuh Jumaat yang pertama bulan Ramadan. Saya dah bagi nota tazkirah. Tajuknya lebih kurang je, iaitu banyak membaca Al-Quran, suka kepada kalamullah. Malam ni tajuk kita ialah suka bertemu dengan Allah. Kita ni bila suka bertemu dengan seorang yang kita sayang, seorang yang kita kasih, kita akan rasa rindu pada dia. Kita akan rasa seronok nak bertemu dengan dia. Dan dalam masa yang sama, kita akan sediakan bekalan. Kita akan sediakan buah tangan. Kita akan beli benda yang kekasih kita suka, isteri kita suka, suami kita suka, anak-anak kita suka. Jadi sekarang ni kita ni dalam perjalanan untuk balik bertemu Allah. Jadi bila kita dalam perjalanan untuk balik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah pastilah kita perlu menyediakan bekalan. Dan dengan bekalan yang kita buat tu supaya Allah Subhanahu Wa Taala gembira dan seronok dengan kita. Kalau kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sakit di bilik Maimunah radhiyallahu anha. Nabi minta izin daripada isteri-isteri baginda untuk sakit di rumah Siti Aisyah. Lalu semua isteri Nabi bersetuju, sebab Siti Aisyah ni agak muda, jadi boleh orang apa? Nak urus tu agak senang, ada kekuatan sikit, ada tenaga. Jadi bila Nabi diusung keluar daripada bilik Maimunah nak pergi ke bilik Siti Aisyah radhiyallahu anhunna ajma'in, para sahabat tengok. Bila sahabat tengok keadaan Nabi, maka sahabat rasa sedih. Dajjal masjid, bunyi suara macam-macam, kebimbangan, kerisauan di dalam Masjid Nabawi. Jadi bila Nabi masuk dalam bilik Siti Aisyah, bila dengar suara sahabat-sahabat teriak, sahabat-sahabat rasa orang tak seronok, maka Nabi tanya apa yang berlaku. Lalu Siti Aisyah radhiyallahu anha kata, ya Rasulullah, maka bimbang, takut keadaan kesihatan Rasulullah. Lalu Nabi SAW minta dua orang sahabat bawa dia keluar dan duduk di atas mimbar Nabi. Maka di antara ucapan Nabi SAW, Nabi mengatakan, inna mau'iduna laisa huna. Perjanjian, pertemuan yang dijanjikan untuk kita, kata Nabi SAW, bukan di sini, bukan di Madinah, bukan di dunia. Tapi perjanjian, pertemuan kita ialah di mana? Di haud, iaitulah di kolam Nabi SAW. Kita semua ni akan berkumpul dan bertemu dengan Nabi SAW pertama kalinya ialah di kolam Nabi. Dan ketika itu Nabi SAW telah bagi isyarat kepada para sahabat bahwasanya Allah SWT telah memberi pilihan kepada Nabi, sama ada Nabi nak terus hidup ataupun Ar-Rafiqul A'la. Fakhtara Rafiqul A'la. Nabi kata, aku diberi pilihan. Cuma Nabi tak sebut aku. Nabi sebut ada seseorang tu diberi pilihan, sama ada dia nak terus hidup ataupun nak balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fakhtara Ar-Rafiqul A'la. Lalu dia memilih untuk balik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat datang, Malikul Maut datang, Jibril datang, menawarkan kepada Nabi. Allah suruh tawarkan kepada Nabi, wahai Muhammad, sama ada kamu nak hidup ke ataupun nak balik bertemu Allah. Macam kita bayang tak kalau kita diberi pilihan, agak-agak lah. Ya Allah, raya tak lagi ni, ya Allah, boleh raya dulu kot. Sehari dua lagi nak raya, boleh balik kampung. Dah 2 tahun dah tak balik raya ni, boleh raya dulu kot, boleh jumpa anak cucu dulu kot. Lepas tu tak apalah kalau nak mati pun. Tapi Nabi SAW ni suka, seronok bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perasaan ini perlu ada juga dalam diri kita.
seronok nak bertemu Allah, gembira nak bertemu Allah. Sebab kita ni hari-hari kita minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Hari-hari kita minta nak syurga, dia kena mati. Nak syurga, nak syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak minum air di telaga Kausar Nabi, kena apa? Kena mati. Hidup kan boleh dapat. Kita masih hidup, lepas tu nak masuk syurga, boleh tak? Mana boleh. Jadi sebab itulah kita jangan bimbang, jangan takut, jangan risau. Buat persiapan, buat persediaan. Buat amal ibadah sebanyak yang boleh. Baca Quran sebanyak yang boleh. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala suka kita baca kalam dia. Kita suka mendampingi Allah. Sebab itulah kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi, Nabi SAW galakkan kita supaya kita panjangkan sujud kita kalau sekiranya kita semayang seorang-seorang. Kalau semayang berjemaah ramai-ramai, janganlah panjang sujud. Sebab ada di kalangan kita yang tak sihat kan. Ni kalau kita seorang-seorang. Pasal apa? Di antara hikmahnya pasal apa? Walaupun di sana Nabi sebut ialah masa yang paling dekat antara hamba dengan Allahnya, wa huwa fis sujud, atau kama qala alaihi wasallam. Masa yang dekat seorang hamba dengan Allah Ta'ala ialah ketika dia dalam keadaan sujud. Yang keduanya, hikmah pasal apa Nabi suruh panjangkan sujud, kata ulama, ialah supaya nak menyatakan kerinduan kita kepada Allah. Mana kita seolah macam tak bersedia untuk berpisah, seolah-olah kita macam tak bersedia, seolah macam orang kata rasa berat hati nak berpisah dengan Allah. Sebab bila bagi salam dia, selesai hubungan kita dengan Allah melalui solat, melalui sembahyang. Kemudian kita disuruh baca Quran. Sebab apa? Sebab baca Quran ni Allah bersembang dengan kita. Kita kalau kekasih kita nak bersembang dengan kita, kita seronok tak? Seronok. Masa bertunang tu Allah telefon, rasa macam tak mau letak telefon. Pasal apa? Seronok. Kalau zaman dulu, zaman tak ada handphone, zaman public pun, terlentang lah, tertungging lah, semua ada di public pun. Jenis orang pergi ketuk-ketuk, cepat sikit, orang lain nak telefon juga. Pasal apa? Seronok bercakap dengan tunang. Kita bayang kalau kegembiraan tu kita tukar, kita jelmakan dalam bacaan Quran kita jelmakan dalam zikir kita, dalam sembahyang kita, Masya Allah. Maka sebab itulah Allah SWT nak supaya kita ni rasa seronok, rasa suka nak bertemu Allah dengan kita menyediakan amalan-amalan yang Allah Ta'ala suka, yang Allah Ta'ala seronok. Kita tengok di sini mafhum firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka lalu berkata, jangan kamu bimbang dan jangan kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Surah Fussilat ayat yang ke-30. Jadi kalau kita tengok ayat ni, Allah SWT memberi kegembiraan kepada kita, iaitulah kita yang selalu menyebut dan mengingati Allah SWT. Kita semayang, kita puasa, kita baca Quran, kita berselawat kepada Nabi SAW, dan kita istiqamah di atas amalan yang dituntut, disuruh oleh Allah SWT, maka para malaikat akan datang memberi khabar kepada kita. Terutamanya ketika kita nak mati, malaikat kata apa? Janganlah kamu bimbang, janganlah kamu berduka cita, jangan duk risau, jangan duk takut. Sebab itulah orang beriman ni dia tak bimbang, dia tak risau kalau dia didatangi oleh malaikat maut. Kita baca dalam kisah peperangan Badar. Itulah peperangan yang pertama di dalam Islam, berlaku dalam bulan Ramadan.
ketika Nabi SAW membetulkan saf para sahabat, tiba-tiba ada seorang sahabat yang bernama Aswad radhiyallahu anhu terkedepan. Perut dia tu agak ke depan sikit. Lalu Nabi SAW cucuk perut dia, suruh ke belakang sikit. Ya Sawad, ta'akhir ya Sawad, pergi belakang sikit wahai Sawad. Lalu Nabi cucuk perut dia. Jadi bila Nabi cucuk perut dia, Sawad radhiyallahu anhu kata, auja'tani ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kamu telah menyakitkan aku. Perbuatan kamu cucuk aku tu menyebabkan perut aku sakit. Maka Nabi SAW terus angkat baju baginda SAW dan minta supaya Sawad dia tadi balas balik. Lalu Sawad tadi pergi peluk Nabi dan cium perut Nabi SAW sambil berkata, hadzal ladzi aradtu, hadzal ladzi aradtu, hadzal ladzi aradtu ya Rasulullah. Dia kata, inilah benda yang aku cita-citakan. Inilah benda yang aku cita-citakan. Inilah benda yang aku cita-citakan ya Rasulullah. Lalu Rasulullah tanya, lima fa'alta ya Sawad? Pasal apa kamu buat benda ni Sawad? Lalu Sawad kata, ya Rasulullah, al-yawmu yaumul qital. Hari ini adalah hari peperangan. Wa arju, aku harap, kata Sawad, sebelum aku balik bertemu Allah, aku dapat menyentuh kulit aku dengan kulitmu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi nak cerita kepada kita bahawasanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman ni, dalam diri dia tu sentiasa rasa bersedia untuk balik bertemu Allah Subhanahu wa taala. Setelah Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma kata apa? Utlubul maut yuhibu lakal hayah. Carilah kematian, Allah akan bagi kehidupan kepada kamu. Apa maknanya? Bukan suruh kita bunuh diri, tapi Allah Subhanahu wa taala perintah supaya kita ni mencari kehidupan yang abadi, iaitulah kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ni sementara aja. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, paling tinggi 100 tahun, betul habis, selesai. Tok nenek kita duduk dalam kubur dah berapa lama dah? Kita bayang tak? Tok nenek kita duduk dalam kubur dah berapa lama dah? Di zaman Bani Israel, ada 10 orang ulama Bani Israel. Suatu hari mereka berbincang. Mereka kata, apa kata? Kita berdoa kepada Allah, minta supaya Allah Ta'ala bangkitkan penghuni kubur ni, dan kita nak tanya dia tentang kematian. Kisah ni disebut oleh Imam Qurtubi dalam kitab Ahwalul Mauta wa Umurul Akhirah. Siapa yang ada kitab Ahwalul Mauta wa Umurul Akhirah yang dikarang oleh Imam Qurtubi. Imam Qurtubi dia ada tafsir Qurtubi. Jadi dia bawa kisah ni, kisah Bani Israel ni. Akhirnya mereka pun 10 orang mereka ni pergi ke kubur dan semayang 2 rakaat. Semayang 2 rakaat, berdoa pada Allah, minta kepada Allah Ta'ala bangkitkan mayat yang ada dalam kubur ni. Tujuan mereka ialah nak tanya bagaimana mati tu. Selesai semayang apa semua, mereka berdoa. Lepas berdoa, bangkit mayat duduk kubur. Tu dia. Kalau kita lari lentang bukang, bila bangkit mayat duduk kubur, lalu mereka bertanya. Mereka bertanya kepada mayat tu tadi, yang Allah Ta'ala hidupkan balik tu, kaifa tajidil maut, bagaimana kamu rasa kematian tu macam mana? Lalu mayat tu kata apa? Jenazah tu yang dihidupkan oleh Allah kata apa? Dia kata, inni qadamtu mundu mi'ata sanatin fama sakanat anni hararatal maut. Dia kata, aku ni dah 100 tahun dah mati ni. 100 tahun dah mati, tapi masih duk rasa kesakitan mati tu. Masih terasa kesakitan mati. Dia kata, dah 100 tahun dah.
Jadi nak cerita kepada kita, tok nenek kita dah lama duduk dalam kubur. Kita juga bakal akan mengikuti jejak langkah mereka. Maka apa persiapan kita? Apa bekalan kita? Nak tak nak, suka tak suka, kita akan balik bertemu Allah. Jadi nak bagi Allah Ta'ala seronok dengan kita, maka kita perlu buat persiapan, buat bekalan. Ramadan tinggal berapa hari lagi dah. Marilah kita rebut peluang yang ada ni. Lawan nafsu yang tak larat tu, lawan nafsu yang malas tu, kita lawan sikit 2-3 hari ni. Dan selepas Ramadan nanti jangan terus break terkejut. Tarik handbrake terus depan Ramadan. Jangan, biar slow sikit. Biar landai, kata ulama. Dalam bulan Ramadan, Masya Allah, baca Quran. Habis Ramadan, break terus, simpan dalam almari Quran. Dalam bulan Ramadan, Masya Allah, rajin mari surau, rajin mari masjid. Habis Ramadan, break terus, senyap. Jadi saya pesan pada diri saya, pesan pada abang-abang, kakak-kakak muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau betul-betul kita ni rindu, sayang dan kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita buat persiapan untuk kita balik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita buat amal ibadah sebanyak yang boleh supaya kita balik dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada kita. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha, suka, seronok kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah malaikat akan datang dan memberi khabar gembira kepada kita. Jangan kamu bimbang, jangan kamu risau. Pasal apa? Pasal Allah telah menyediakan syurga untuk kita. Kita buat amalan ni sikit je, tapi syurga yang dijanjikan oleh Allah, Masya Allah, indah. Nabi SAW pernah menyebut setiap hari penghuni syurga ni akan menghiaskan syurga untuk umat Nabi Muhammad SAW. Setiap hari. Kerana mereka bersedia untuk menerima umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi kata, la yatajammal. Yatajammal ni kira tak bersolek, tak bergembira, tak berseronok penghuni syurga ni. Melainkan untuk menyambut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perhiasannya, dengan macam-macam lah, seperti mana yang doa yang dibaca oleh imam kita kan, wa ala sariratil kiramati qa'idin, nak duduk di atas katil yang cantik, nak duduk di atas kerusi yang indah, nak minum dengan minuman syurga, nak makan dengan makanan syurga. Masya Allah, semuanya disediakan, kata Nabi SAW, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, banyak lagi yang boleh kita baca. Saya dah sediakan risalah, nanti sahabat-sahabat baca, berkaitan dengan suka bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan nak tak nak, suka tak suka, pasti kita akan balik bertemu Allah. Marilah kita buat bekalan, sediakan amalan sebanyak yang boleh. InsyaAllah mudah-mudahan bila kita balik bertemu Allah, kita balik dalam keadaan gembira, seronok, dalam keadaan para malaikat menyambut kita dengan penuh kegembiraan dan seronok juga. Wallahu a'lam. InsyaAllah panjang umur, pagi esok kita sambung dengan tajuk yang lain pula, InsyaAllah pagi esok kalau panjang umur. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik banu ima'ik nawasina biyadik madin fina hukmuka 'adlun fina qada'uk. نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك وانزلت به كتابك لو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى رسوله أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Siap bang. Jadi duduk sini.